Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam di alam maya. Apa khabar saudara semua? Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Saya beginilah keadaannya, sekejap baik, tak baik. Ya, saudara Mustafa Ilyas, saudara Syahrul Azam. Terima kasih. Selamat malam dari Kota Baru katanya. Bila bagi salam untuk teman-teman semua. Saudara Izzuddin, apa khabar saudara? Kita juga dengan saudara Alan Haji Din, orang Kelang. Apa khabar Alan? Saudara Empat Tulang Kering, Waalaikumsalam. Joka, semoga dimurahkan rezeki dan sihat insya-Allah. Hoping ketemu, apa khabar? Rubidin, saya sentiasa mendoakan Ruby bahagia bersama pasangannya. Saudara Mazli Syamsuddin, saudara Kamarul Zaman, saudara Bob Azhar. Begitu juga dengan I.R. Sofian Aziz. Apa khabar ya dari Kelang? Moga bahagia, sukses bersama family. Saudara Zamri Asy, saudara Mak Yusuf Awang, saudara Kamal Awang, saudara Saha Ibrahim, Marabiah, Paipon, Putri Ledang, saudara Paipon, Zamari Elsie, Sulaiman Hassan, Ibrahim Cik Muda. Begitu juga saudara Jamaluddin Labuah, saudara Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabar? Orang Sungai Petani ku. Doa saya agar keluargaku sihat ya. Saudara Hamidah Kamat, Anggrek Rimba. Terima kasih. Saudara Alma Manap. Begitu juga dengan saudara Munim Ahmad, saudara Kuih Seruh, Salim Yasin. Semoga berbahagia. Terima kasih. Zek Zul, Bakat Ahmad, Samsul Anwar. Salam. Terima kasih. Wan Lan, Rubiah binti Osman, Ruby ya. Dari mana tak tahu lagi. Saudara Kaminsan Dahlan, Jaka Linglung dari Penang. Saudara Aslalizam, Nizan Ijam, Puan Nur Maria, Zamri Abdullah, Yus Ai, Syam Jikno, Abdul Manap, Nazir Bazlin, Satria Setiawan. Ini daripada Satria Setiawan ni dia mengelembu lah saudara ya. Suhenin Lamin. Terima kasih. Saudara Ziani, Pak Chu, apa khabar dari Langkap? Jaafar Syuhada. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe. Serta jangan lupa juga subscribe di Instagram. Kerana jika berlaku gangguan, boleh masuk ke Instagram. Ya. Saudara Jaafar Syuhada. Saya selalu berpesan, paling penting sekali, like, share dengan subscribe. Dan jika ada gangguan di Facebook, bolehlah masuk ke Instagram, saudara. Baik, saudara. Seperti biasa, mana yang tak sempat saya santuni, akan saya santuni usai pencerahan ini. Saudara, saya harus memberi laporan sebab hari ini ada laporan. Semalam tak ada laporan. Hari ini saya terima laporan daripada sahabat kita, saudara Rio. Terima kasih saudara Rio dari Sri Melaya yang tak henti menghantar kiriman. Hari ini saya Selasa, tanggal 7 Jun, yang merupakan hari yang ke-809 COVID-19 melanda negara kita. Dan mengikut laporannya, semalam jangkitan COVID-19 ada sedikit turun. Itu 1,330. Terdapat 4 negeri yang nampak peningkatan dan susut di 11 negeri. Sementara itu di Perlis, Alhamdulillah, Perlis sifar, tiada jangkitan. Selangor juga turut susut kepada 612 jangkitan. 2 negeri lagi yang melebihi 100 iaitu Selangor dan Wilayah Persekutuan. Sementara Pahang, Alhamdulillah, single digit 9, Terengganu 3 dan Labuan 1. Saya mendoakan agar berusahalah saudara semua supaya kita dapat menurunkan jumlah jangkitan COVID-19. Kalau boleh kita nak adakan sifar macam mana di Perlis, saudara ya. Baik, saudara. Terima kasih saudara Rio. Kita masuk segmen e-commerce. Saudara Syahrul, Kamu Zaman, saudara Amin Yusof, saudara Mekmo. Begitu juga saudara Iz Gaza, iaitu di Instagram. Saudara Muhammad Jahari, saudara Fam Syair, Azian, saudara Azmi Nordin. Saudara, kena berniaga lah juga saudara. Bagi mereka yang punya produk, kalau nak diwawarkan, boleh hubungi Al-Azhar. Di talian 011-330-41241.
Azhar dia berniaga haruman setangi bakur dari Timur Tengah dan juga minyak wangi, parfum daripada Timur Tengah. Baunya segar, menyegarkan badan kita, saudara. Dan kalau tak dapat Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017 711 4300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Harga daging naik, tapi dia punya dendeng masih kekal harga lama katanya. Syauqi untuk buah-buahan. Ini kalau mereka tinggal di Lembah Kelang, boleh hubungi Syauqi di talian 012 357 5703. Buah-buahan itu akan dihantar terus ke rumah saudara. Harganya lebih murah. Lebih murah daripada harga pasaran, saudara. Dan jangan lupa Popiah Sera Lady Maria. Popiah Sera Lady Maria ini memang kegemaran saya. Harga rasanya pedas, rangup dan manis. Asyik bila makan. Hubungi saudara Nizam di talian 09 435 1203 untuk mendapatkan bekalan. Saya Salihuddin Al-Junaid, saudara Hamzah Abdullah, Yahya Amin. Dia saudara Asri Yusof, saudara Zul Ramzul, saudara Richard Bakri. Dan akhir sekali, gambar saya dapat tunjukkan daripada teman kita, sahabat kita, saudara Zul daripada Tokoh Jamu Kemaman. Saudara boleh hubungi beliau di talian 019 917 0449. Dia memasarkan antaranya adalah madu Al-Jabar yang juga dikenali sebagai madu lembah bukit. Ini membantu membekalkan tenaga dan meningkatkan stamina, mencegah penyakit anemia kerana ia mengandungi zat besi, merawat alhan kronik ulcer perut dan berfungsi sebagai antibiotik serta melancarkan pernafasan batuk dan sesak nafas. Itu untuk madu Al-Jabar. Kemudian ada satu lagi madu Arab. Madu nampaknya Zul ni banyak madu dia. Madu Arab ini merupakan salah satu madu terbaik dan berkualiti kerana lebah-lebahnya menghisap bunga-bungaan daripada pohon zafran, daripada pohon kurma, buah pohon zaitun dan buah tin. Dan dijamin berkualiti tulen. Ia merupakan sumber nutrisi dan multivitamin, melancarkan sistem pengadaman, meningkatkan daya ingatan dan minda serta melancarkan peredaran darah. Boleh saudara hubungi saudara Zul di Tokoh Jamu Kemaman, talian 019 435 1203. Saudara, apa khabar Salihuddin, saudara Abdul, saudara Habizial Yahya, Warung Kudak-Kudapan, Waalaikumsalam, Tok Putih, Guardian, Strawberry. Baik saudara, usai e-commerce, kita masuk sedikit tentang naluri kehidupan untuk kita jadikan sebagai pendoman kehidupan. Kerana salah satu sifat yang wajib kita elakkan saudara adalah sifat at-tadabur. Yang dimaksudkan at-tadabur adalah sikap saling menjauhi dan saling memusuhi hingga memandang pun mereka tak mahu. Artinya ini selaras dengan makna tekstualnya kata-kata at-tadabur itu sendiri, iaitu membelakangi kawan dengan disedai memalingkan wajah. Sikap seperti ini sebenarnya saudara dilarang keras oleh Rasulullah SAW. Hukumnya haram apabila perkara yang dipersisihkan berkaitan dengan masalah dunia, kita memalingkan muka kita. Walau bagaimanapun seorang Muslim dibolehkan, bukan tak boleh menjauhi saudaranya melebihi 3 hari kerana alasan keagamaan. Sebagaimana yang ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kerana sewaktu perang Tabuk, ada 3 sahabat yang melarikan diri dari medan perang. Ketika itu Rasulullah SAW mengetahui hal itu. Baginda memerintahkan para sahabat agar menjauhi ketiga-tiga sahabat itu selama 50 hari saja. Tak lebih dari itu. Ini baginda lakukan dengan maksud supaya menjadi pengajaran kepada ketiga-tiga sahabat yang lari dari medan perang, supaya menjadi pengajaran bagi sahabat-sahabat yang lain. Saudara kena ingat saudara, memutuskan hubungan dengan orang lain yang dibolehkan apabila orang tersebut termasuk ahli bid'ah ataupun penyuruh kepada kemaksiatan dan hawa nafsu. Kerana Imam Al-Khattabi membolehkan seorang menjauhi anak atau isterinya dengan maksud memberi pelajaran. Meskipun melebihi 3 hari, sikap seperti ini pernah dilakukan Rasulullah terhadap isterinya selama 1 bulan. Dan inilah dijadikan dalil oleh Imam Al-Khattabi. Saudara, bagaimanapun jangan sekali-kali kita memutuskan tali persaudaraan kita sama Islam, sama insannya. Saudara Anida Shah, saudara Ma'afwan, saudara Azli. Baik saudara, kita masuk segmen mutiara kata. Kiriman sahabat saya, Cikgu Ibil. Katanya, ketika anda berusaha dalam hidup ini
untuk membahagiakan orang lain, ingatlah, Allah pasti akan mendatangkan kepadamu orang lain yang bakal membaikkan hidup anda. Untuk itu berusahalah untuk memberi dan tidak hanya menerima. Ya saudara, saat kita membantu orang, jangan lupa Allah akan datangkan seseorang di saat kita memerlukan bantuan. Ini adalah hukum alam saudara. Buat baik, balas baik. Sebab itu orang Melayu dah kata, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Tapi kadang-kadang orang kata jangan sekali tu boleh buat banyak kali. Tak boleh saudara. Dan saya harus berpesan pada pimpinan negara, jagalah kewangan negara ini, janganlah berbelanja tanpa had kerana kita khawatir negara akan muflis. Saudara Abdul Wahid, Abdul Karim, saudara MFH dan HMY, nama short form saja saya tak tahu. Ya, saudara Bahazilan Edwadan, saudara ZMK Makmur, Bob Rizal, apa khabar saudara? Semoga anda semua sihat. Baik saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah sebenarnya PRU15 kian hampir. Sebenarnya kian hampir. Tapi sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Saya terima kasih kepada Pak Nazil saban hari menghantar kiriman kepada saya pantunnya yang begitu berarti untuk kita kongsi bersama. Kata Pak Nazil, gulai kelisa lemak pari. Parinya liat, kelisa bak belut. Anak bangsa tak sedar diri, mengaku rakyat sebenarnya pembelot. Jadi kalau mereka menjadi pembelot pada negara ini, mereka bukanlah tak berhak untuk mengatakan ini negeri mereka kalau mereka belot pada negaranya. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Nazil. Beliau marah kalau ada pembelot. Pembelot ni bukan sekarang antagonis. Tapi mereka ini kalau pembelot ni kira hukumnya tak boleh dimaafkan lah. Kata Pak Nazil lagi, bekerja di bendang setiap hari, balik petang sempat bersuka. Melayu kecundang di bumi sendiri, akibat pendatang diberi muka. Itu konklusi pada Pak Nazil, kenapa orang kita ni kadang-kadang kecundang di bumi sendiri. Kerana kita banyak beri muka pada pendatang. Harap ini dapat jadikan pedoman dan pegangan hidup kita. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun beliau. Kita masuk segmen Gedung Ilmu sekejap. Kerana apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu melalui catatan dalam buku ungkapan pemimpin dalam ungkapan Melayu, pemimpin terdahulu mengharapkan hadirnya pemimpin hari ini dan masa depan terdiri daripada mereka yang wali. Bukan wali yang dikatakan oleh Datuk Zaid, bukan. Itu venerable, likable, kan? Ini wali. Wali menjadi pemimpin sebagai wali, duduk menjelang ada pengganti. Akalnya elok, tahu berbudi, dadanya lapang dan rendah hati. Itu pemimpin wali, saudara. Laba dan tamak ia jauhi, menjalankan tugas sepenuh hati. Dijadikan pemimpin, ia terpuji. Dijadikan induk, patut sekali memimpin negeri, banyaklah budi. Ya, saudara, itulah kalau kita berkesempatan memperolehi seorang pemimpin wali. Jadi besok satu lagi kiriman culipan. Lepas tu kita katamlah, saudara. Baik, saudara. Sebelum saya memberi pencerahan lagi, seperti biasa saya memberi peringatan. Mereka yang menyunting semula live saya ini dan masuk dalam channel YouTube dan sebagainya, semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan maupun tulisan-tulisan yang melanggar peraturan-peraturan Kementerian Komunikasi. Semua itu tanggungjawab anda sendiri, saudara. Kerana saya tak ada berkemampuan untuk memantau kesemua komen ataupun cuntingan yang anda lakukan. Ingat, ini pencerahan politik semata-mata untuk dijadikan sebagai medan informasi. Ya, saudara? Kadang-kadang saya komen tu selepas saya berbual dengan teman-teman, kalangan pemimpin. Tapi ingat, saudara, bila saya bagi pencerahan ini, prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, selesai masalah. Dan kalau saudara mahu menghantar kiriman apa semuanya, saya mohonlah, gunakanlah bahasa yang baik. Kalau nak berdebat pun boleh berdebat. Tapi gunakanlah bahasa yang harmonis. Kerana kita adalah warga cipta damai. Kita benci pada mereka yang tidak beradab. Saudara?
Sekarang ini saya melihat bagaimana kepimpinan, khususnya Kementerian Pertanian, bahawa ada buat pengumuman, saudara. Kementerian Pertanian mengumumkan ada subsidi, tapi kalangan penternak yang saya dapat, tak dapat-dapat. Dapatan saya, mereka tak dapat. Sebab itu mereka kata, kalau gitu baik mansuh sajalah. Kononnya ada subsidi, hanya menyedapkan hati. Sekarang dalam saya baca dalam Usaha Melayu, Usaha Malaysia, katanya terdapat lebih kurang 720 juta subsidi untuk dibayar kepada penternak kerana mereka memberi ataupun membeli dedak ataupun bahan makanan untuk ternakan mereka tinggi. Tapi katanya tak dapat pun. Bercakap pada Usaha Malaysia, pengurusi Koperasi Kelab Generasi Transformasi Ruminan Malaysia, GTR, Selaluddin Mat menyifatkan subsidi itu sepatutnya membantu semua penternak, bukannya kepada segelintir sahaja. Malah katanya, pemberian subsidi itu langsung tidak mampu menangani kenaikan harga ayam di pasaran. Jadi kalau gitu tak payahlah. Lebih baik kita beri subsidi pada harga ayam. Itu keadaannya. Jadi sebenarnya pemberian subsidi untuk penternak ini adalah satu keputusan yang baik. Yang sebagaimana diumumkan oleh Yang Mohd Perdana Menteri. Tapi masalahnya bukan semua dapat. Dan subsidi ini hanya bersifat sementara. Malah tak ada yang menjual ayamnya pada harga RM8.90. Jadi lebih baiklah harga ayam ditetapkan di pasaran terbuka. Itu permintaan mereka. Saudara, kita merasakan bahawa isu ayam ni belum lagi selesai. Hari ini hari Selasa, harga ayam, malahan nak dapat ayam di pasar pun susah juga, saudara. Kerana isu kartel ayam ni memang hangat diperbincangan, saudara. Kerana ia dikuasai oleh sebahagian masyarakat gergasi yang terlibat dalam industri ayam. Kerana mereka lah yang membekalkan dedak. Kabar-kabarnya saya difahamkan sekarang ni, untuk satu guni dedak itu sudah naik sampai ke tahap RM180 untuk satu beg. Dulu cuma RM65 saja. Jadi di sinilah kita katakan bahawa Kementerian Pertanian harus campur tangan untuk menyelesaikan isu dedak. Kalau penternak mendapat bekalan dedak yang mahal, macam mana mereka nak jual ayam dengan harga yang murah? Akhirnya mereka juga akan gulung tikar. Itu keadaannya, saudara. Nak bercakap soal harga barang ni, dah letih dah, saudara. Belum ada tanda-tanda harga barang di pasaran turun. Belum ada tanda-tanda bahan makanan ini mudah diperoleh. Ayam, minyak masak, sayur-sayuran. Saya khawatir nanti kalau sampai mencapai pada tahap harga beras dan sebagainya, harga tepung pun dah naik. Ini masalah yang kita hadapi. Jadi kita mengharapkan agar Kementerian Pertanian dan Industri Makanan seriuslah buat kerja ni. Jangan sekadar melepas batuk di tangga. Semalam saya melihat, sebab semalam saya dah mengulas, tapi saya cuba bertenang dulu. Kerana kabarnya lebih daripada 1,000 orang, 1,500 orang warga bekas tentera, itu pesara-pesara tentera, melakukan unjuk rasa di Tugu Negara. Saya bersyukur kerana mereka tidaklah violate ataupun kasar atau ganas. Mereka berhimpun secara aman. Bagaimanapun, mereka mencurahkan perasaan kecewanya. Sebab itu, kebanyakan anggota veteran tentera ini adalah dari seluruh negara, saudara. Tak maaf, saudara. Batuk. Teruk lah. Saudara Faizah, harga beras dah naik. Itu keadaan yang saya risaukan, bimbang kali dulu, saudara. Ini yang kebimbangan saya. Saya dah bercakap berbulan-bulan agar Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Awal Pengguna segera untuk menangani masalah ini.
Berbalik kepada demonstran aman, secara unjuk rasa secara aman yang dihadiri oleh kira-kira 1,500 peserta pesara tentera dari seluruh negara datang. Mereka kata reunion veteran. Jadi himpunan tersebut bermula sejak seawal 8 pagi. Begitulah. Tentera ni dia disiplin, saudara. Kalau kata pukul 9, mereka pukul 8 pagi. Jadi mereka sanggup tahan duduk di bawah terik panas mentari. Walaupun cuaca panas, yang berbahang dan sebagainya. Saya dipahamkan antara tuntutan yang dibangkitkan adalah supaya pencen tentera yang bersara sebelum tahun 2013 diselaraskan serta hak untuk menerima pencen setelah berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun. Memang kita tahu bahawa anggota tentera yang berkhidmat di bawah 20 tahun tak ada dapat pencen. Tapi mereka kata kalau berkhidmat di bawah kurang-kurangnya 10 tahun, wajar dipertimbangkan untuk beri pencen. Jadi sekarang ni kebanyakan mereka telah tergolong dalam kumpulan B40. Menurut Timbalan Pengurusi Himpunan Meja Bersara Mio Rosli Jaafar, dia katanya kita telah berjuang untuk mempertahankan negara benar. Jadi saya harap beginilah, janganlah diungkit-ungkit persoalan itu. Kita tahu, seluruh warga tahu bahawa anggota tentera ini, pesara-pesara tentera ini, mereka berjasa pada negara. Cuma yang kita harapkan agar pimpinan di Kementerian Pertahanan, khususnya menterinya, pegawainya, mereka sepatutnya memikirkan bagaimana untuk menyelesaikan, bukanlah nak selesai secara tuntas, tidak. Membantu bekas-bekas tentera ini yang sekarang ini terhimpit oleh kesan ekonomi yang merudum, kenaikan harga barang. Kalau dulu tak naik harga barang, kalau dulu ekonomi masih lagi mereka ada peluang untuk mencari pekerjaan, tak adalah demonstran sebegini, saudara. Sebab itu sekarang ni, apa yang dilakukan, mereka mengatakan kami dah undi wakil-wakil rakyat untuk mentadbir negara. Tapi kehidupan mereka tidak dibela. Itu yang dikesalkan. Jadi saya haraplah agar Menteri Pertahanan jangan banyak berpolitik. Saya harap agar Menteri Pertahanan jangan banyak berpolitik bersama dengan veteran-veteran tentera ni. Mereka adalah orang yang benar-benar berjasa pada negara. Orang politik belum tahu lagi. Sebab kadang-kadang kita lihat kalau nak ikut dari segi pendapatan, orang politik ada pencen yang tinggi. Sedangkan tentera pencennya berapa? Dalam keadaan sekarang ni perlulah dikaji semula, saudara. Itu saja. Saudara Sharifah Hafifah, saudara Rozi Johari, nampaknya negara kita ni kucak-kacir. Dia bukan pasal apa, saya kata merencamnya kerana sesuatu dasar nak dibuat itu banyak sangat tangan-tangan yang nak mencanai. Dan saya dah katakan bahawa mereka yang dilantik menjadi jemaah menteri di bawah pentadbiran keluarga Malaysia. Saya tak nampak mereka benar-benar ikhlas dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang diharapkan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun memberi tugas masing-masing. Jadi tak tahulah macam mana mereka menangani setiap masalah. Saudara. Dan saya tengok ni tiba-tiba ada pula satu kenyataan pula bahawa Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia mengatakan bahawa mereka akan mengambil tindakan tegas terhadap penganjur perhimpunan yang tidak diiktiraf oleh kepimpinan. Kenapa bergaduh sama sendiri? Iaitu Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia sepatutnya berunding sesama anda. Ini, kalau ini keadaannya, orang politik senang saja. Ini dikatakan divide and rule, pecah dan perintah. Tak sepatutnya anda sebagai memayungi warga veteran tentera harus menangani persoalan ini bersama. Bukan pandang serung dan sebagainya. Jangan jadikan ini sebagai polemik berpolitik. Saya tahu ada kadang-kadang orang suka berpolitik, suka mewujudkan polemik. Ya, ini akhirnya yang menjadi masalah adalah warga tentera
yang mengharapkan bantuan pembelaan. Saya tak bersetuju bila keluar Datuk Syarudin Omar. Dia kata, sejak kebelakangan ini terdapat segelintir veteran dilaporkan telah menubuhkan kumpulan untuk memperjuangkan isu kebajikan veteran yang mereka fikirkan perlu selesaikan oleh kerajaan dengan segera. Namun katanya cara perjuangan itu berbeza antara satu sama lain. Kalau berbeza pun ada apa masalahnya. Yang saya harapkan, duduk semeja. Jangan pandang serong. Saya tidak menyokong meja Rosli. Ya, saya tak menyokong meja Rosli. Dan saya juga tidak menyokong tindakan pertubuhan veteran Angkatan Tentera. Sepatutnya duduk semeja berbincang, padukan. Kemudian fikir sehabaik mungkin. Kita fikir macam mana nak menangani untung nasib warga veteran tentera. Begitu juga saya harap bukan hanya veteran, begitu juga dengan veteran ataupun bekas polis. Ini perlu dilihat kerana mereka mendapat pencen yang terlalu sedikit. Dan sekarang ni dulu boleh ada pekerjaan. Masalah sekarang ni nak cari pekerjaan dah tak banyak. Ekonomi semakin merosot. Itu jadi masalah. Sepatutnya pimpinan dalam setiap pertubuhan harus memikirkan dengan segera. Jangan berbalah sama sendiri. Itu sendiri cerita dia. Saudara Tai Long, isu ini mereka telah bincangkan dengan Pak Long Mae semasa Pak Long Mae menjadi Menteri Pertahanan. Tapi bila Pak Long Mae menjadi PM, tuntutan mereka masih tidak dilayan. Itu kata Tai Long. Inilah juga sepatutnya. Dia gini, saudara, bila sesuatu isu dia telah dipersetujui oleh menteri, maka menteri yang kemudiannya dia harus meneruskan. Dia tak boleh pula nak lepas tangan. Itu you dah berjanji menteri dulu, tak boleh. Dasar kerajaan mesti ada continuity. Mesti ada penerusan. Itu keadaan saudara. Dan sekarang ni keadaan bertambah teruk kerana suasana ekonomi. Saya selalu bercakap, kalau pagi-pagi, bangun pagi, anak-anak tak ada makanan, tentulah rakyat akan marah. Mereka tak tahu, tak nampak. Pimpinan dilihat seolah lepas tangan. Boleh bercakap itu, bercakap ini. Sepatutnya sekarang ni, menteri panggil pertubuhan-pertubuhan yang ada sangkutan dengan pertubuhan veteran ni. Apa jalan kita? Apa cara kita? Kalau perlu diberi bantuan, macam mana mekanismenya supaya bantuan itu sampai. Begitu juga dengan Persatuan Bekas Polis. Bincang sekarang ni. Tangani masalah ni segera sebelum keadaan menjadi barah. Saya ingat dalam 2-3 minggu dulu pun saya dah bercakap. Ada seorang ni isteri anggota polis pencen. Kononnya ada bantuan untuk bekas anggota polis. Dia tinggal di Ipoh. Tinggal di Manjui tak silap saya. Dia terpaksa pergi ke Pekan Ipoh untuk mendapatkan bantuan yang dijanjikan. Tahu-tahu dapat RM100. Apa bendanya? Tambang pergi balik pun dah RM40 kalau naik teksi. Dapatlah pakai RM60. Cukup ke? Ini keadaannya yang saya katakan. Saya haraplah agar setiap pertubuhan segera mengadakan pertemuan. Jadi anda yang telah dilantik oleh ahli sebagai Persatuan Bekas Veteran, bukan pangkat kurang-kurang pun, bukan kaleng-kaleng lah. Jadi saya haraplah jangan ada perbalahan. Ini bila mereka berbalah, seronoklah orang yang ada di atas. Saudara, kita kena sedar bahawa negara sekarang berhadapan dengan pelbagai cabaran. Akhir-akhir ini, ekonomi menunjukkan pemulihan yang sangat perlahan. Ini realitinya. Dan setiap pertubuhan yang menyangkuti soal kehidupan rakyat mesti berusaha berfikir. Sama ada pertubuhan kaum ke, pertubuhan belia ke, pertubuhan bekas-bekas guru ke, pertubuhan bekas-bekas tentera, bekas-bekas polis. Sebab sekarang ini keadaan semakin menyukarkan. Pelaburan asing saya nampak hanya sekadar iltizam atas kertas. Krisis makanan sudah semakin mengetuk pintu kita. Malahan sistem imigrasi kita terus bermasalah. Kesesakan lalu lintas turun membarah.
Apa lagi? Kita dengar ada juga kereta api pun relnya rosak lah, LRT rosak dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita mengharapkan agar pimpinan negara tidak menjadikan itu penafian sebagai satu pilihan. Jangan berada dalam denial syndrome. Bila berlaku satu benda, buat penafian. Tak boleh. Setiap masalah perlu ditangani secara tuntas dan ikhlas. Jadi sekarang ni, jangan semua nak longgok di atas bau Perdana Menteri. Memang saya tahu, kalangan menteri-menteri ini seronok juga. Bila mereka gagal untuk menangani satu masalah, rakyat akan marah pada Perdana Menteri. Ada ini, macam sebelum Pilihan Raya 2018 dulu dipanggil Najib Centric. Inilah juga berlaku sekarang ni, Ismail Sabri Centric. Sikit-sikit, poing kepada Ismail Sabri. Ini keadaan yang saya lihat. Yang saya rasakan, kalau begitu keadaannya, anggota jemaah menteri mereka tidak bertanggungjawab. Mereka harus mencari upaya sebaik mungkin. Supaya setiap masalah ini, kalau boleh ditangani lebih awal sebelum sampai ke pengetahuan Perdana Menteri. Sebab anda dibayar gaji yang mahal. Rakyat bayar gaji anda. Gaji anda dibayar menggunakan duit cukai rakyat. Sedarlah. Jadi keberadaan anda di situ bukan untuk goyang kaki. Bukan untuk memanaskan kerusi. Anda harus berkhidmat sebaik mungkin. Sepatutnya anda bangun awal pagi. Dah jumpa dengan pegawai, lepas tu turun ke lapangan. Kalau yang bersangkutan dengan pertanian, bertemu dengan petani, bertanya apa masalah. Tak malu ke kita melihat bagaimana Presiden Indonesia, Pak Jokowi, yang saya lihat dalam media sosial, dia turun ke lapangan. Dia mengharung selut di sawah dan menggalakkan petani, memberi semangat untuk mereka bertani. Tapi Menteri Pertanian kita macam mana? Turunlah. Bukan hanya pertanian padi saja, tak boleh katakan semua sektor. Asal menyangkut soal pertanian dan industri makanan, turun. Pergi tengok mereka yang memelihara ikan dalam sangkar, apa masalah dihadapi. Dan turun tu jangan bawa kameraman, jangan bawa reporter. Kalau anda turun bawa ini wartawan, itu nak tunjuk-tunjuk. Buat apa? Laksanakan. Kalau Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hawa Pengguna turun ke lapangan, pergi jumpa pasar-pasar ni. Tanya warga berapa banyak harga perbezaan harga sekarang dengan dulu. Sebab saya yakin anda tidak membeli pun. Anda cuma dapat laporan daripada pegawai. Turun dengan sendiri, tangani. Hands on. Barulah rakyat ada sedikit kelegaan. Barulah lintah-lintah darat ni tahu diri mereka. Tidak hanya untuk menyusahkan rakyat. Saya tidak mau selepuk bagi Perdana Menteri, tidak. Perdana Menteri dah lantik, ada menteri kabinet, ramai, bukan seorang. Kemudian setiap masalah itu dibawa ke kabinet, dibincangkan bersama, masing-masing memberi input, memberi pandangan. Kalau menteri itu incompetent ataupun tidak melaksanakan tugas dengan baik, macam Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Industri, MITI, tak dengar cerita pun. Kita tertunggu-tunggulah bilalah pura-pura nak masuk. Tak ada pun. Nak kata luar negeri, dah melawat dah. Jadi apa dilakukan? Macam mana kilang-kilang yang ada di negara kita ini? Harus diselamatkan. Apakah tuan-tuan punya kilang itu menghadapi masalah? Kalau benar mereka kekurangan tenaga pekerja, banyak warga kita yang tak ada pekerjaan. Perlu diwawarkan. Menteri Kesihatan kena turun juga ke lapangan. Tengok hospital. So, mana sesaknya hospital sekarang ni? Rakyat sakit. Jangan hanya kayu basikal di Singapura. Oh, tunjuklah gambar. Saya dengan basikal melihat kota raya Singapura. Buat apa? Tidak menguntungkan rakyat. Kita nak tahu sekarang ni, apa yang anda lakukan untuk lestari keprihatinan kesihatan rakyat. Apa makanan perlu dimakan? Berbincanglah dengan ketua pengarah. Dalam musim-musim sekarang ni, musim tak menentu. Keluarkanlah nasihat yang baik, apa ubat yang perlu dimakan, dan sebagainya. Pergi siasat. Anda menteri. Ini masalah dia, Menteri Kesihatan pun saya nampak kadang-kadang ni leka. Begitu juga dengan Menteri Pertanian dan dan Asas Tani ini, tak usah ceritalah.
Memang menyerap darah kita kalau nak tengok dia. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Awal Pengguna sama juga. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri pun lebih kurang sama. Menteri Ekonomi, dia buat apa kat pejabat tu? Fikirlah, janakanlah ekonomi macam mana. Bentuk supaya rakyat dapat menjana ekonomi. Supaya rakyat tidak terus hidup dalam kesusahan. Rakyat tertunggu-tunggu ni. Ini lain tidak asyik berpolitik tak habis-habis. Ha? Saya, kalau nak ikutkan satu-satu, memang kita bengkak hati saya. Tapi tak apalah, sebab itu kita rakyat merasakan cara terbaik segerakanlah pilihan raya. Bukan rakyat mengatakan pilihan raya itu ada the only solution. Tadi saya dengar juga ada pencerahan yang dibuat oleh sahabat kita. Tapi mereka bergaduhlah polemik antara Datuk Lokman Adam dengan Raja Petak Kamaluddin. Saling bela, membela, tuduh menuduh. Saya tak suka terlibat dengan sebegitu. Tapi saya nak beritahu bahawa apa yang dilontarkan oleh Datuk Lokman itu ada kebenarannya, ada kewajarannya. Bahawa perlu ada pilihan raya. Bukan pilihan raya ini untuk UMNO menang saja, tidak. Siapa saja supaya kerajaan yang dipilih oleh rakyat kali ini benar-benar kerajaan yang mutlak, yang ada keabsahan. Hari ini kerajaan tak menentu, kita tak tahu. Benar, setiap wakil rakyat itu telah dipilih. Tetapi mereka tidak memilih kerajaannya. Sebab kerajaan yang ada sudah runtuh. Ini keadaan saya. Saya menarik juga tulisan yang dihantar pada saya Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Dia kata spekulasi pembubaran Parlimen ke-14 semakin bertiup kencang apabila ada dalam kalangan ahli Parlimen menerima email bagi tujuan penamatan pembayaran faedah. Itu kata dia. Jadi email tersebut yang diterima dari pejabat Parlimen Malaysia meminta supaya mereka mengemaskini maklumat anggota pentadbiran dan ahli Parlimen yang akan terlibat dengan pembubaran Parlimen. Salah satu tanda pilihan raya umum akan diadakan. Itu kata dia. Jadi sekarang ni kita tengok pula macam mana bahawa sudah pun selesailah UMNO Barisan Nasional usai mengadakan permukiman untuk penerangan. Juga sebagai persiapan untuk menghadapi pilihan raya umum. Bukan hanya Presiden, bukan hanya Timbalan Presiden, bukan hanya Majlis Tinggi, malah Perdana Menteri pun hadir sama. Sebab itu saya yakin pilihan raya sudah pun around the corner. Cuma yang menjadi persoalan sekarang ni tiba-tiba timbul pula cerita yang bagi saya kadang-kadang cerita ni, ini ada kebenaran, tapi bagi saya tak sepatutnya benda ni wujud. Iaitu apabila dikatakan kerajaan-kerajaan negeri yang dikuasai oleh parti pembangkang, mereka besar kemungkinan tidak mahu mengadakan pilihan raya umum ini kalaulah Yang Amat Perdana Menteri memohon daripada keizinan Lului Yang Muhammadiyah Tuan Agong untuk membubarkan Parlimen, maka kerajaan negeri dia orang kata nak bubar. Menteri-menteri besar ataupun ketua menteri mereka kata dia kemudian sampai nak tunggu sampai 5 tahun. Ini dapatan saya. Benar saudara. Contohnya macam negeri di Negeri Sembilan. Hari ini kerajaan Negeri Sembilan lah kerajaan keadilan. Walaupun kita nak buat pilihan raya umum, tapi kalau kerajaan negeri tak nak ubah, tak ada. Memang kita tahu yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan berkuasa untuk membubarkan. Tapi tentulah kita tak sukalah kita dengar adanya polemik pula antara istana dengan kerajaan negeri. Begitu juga di Pulau Pinang yang hari ini diperintah oleh DAP. Samping itu, negeri Kedah. Ini kerajaan PAS. Terengganu dan Kelantan. Jadi Sabah, Sarawak dah selesai dah. Dia dah tubuhkan. Biarpun di Sabah tu sekarang ni berlaku macam-macam cerita di Sabah. Saya kata mungkin sekadar pertukaran kerajaan saja. Tapi untuk membubarkan Dewan Negeri, sepatutnya tak payahlah. Sebab baru dalam baru 2 tahun. Janganlah dibubarkan. Sebab pilihan raya ni pun mengambil wang yang banyak. Tetapi untuk negeri di Negeri Sembilan, Selangor khususnya, Kelantan, Terengganu, Kedah dan Pulau Pinang, 6 negeri.
bagi saya lah secara peribadi, kalau pimpinan parti-parti politik tersebut masih lagi berdegil, tak nak disekalikan, tak apa, tak ada masalah. Adakan pilihan raya umum untuk parlimen dulu. Okey? Dulu pun pernah berlaku, saudara. Zaman-zaman pasca kemerdekaan dulu, tidak dilakukan serentak. Dan selepas itu dilakukan serentak untuk menjimatkan waktu, untuk menjimatkan wang, supaya tidak banyak politiking. Tapi sekarang ni, ada tak ada pun hari-hari rakyat kita ni kerjanya berpolitik. Dalam keadaan sekarang ni, kalau mereka masih lagi tidak mahu membubarkan Dewan Negeri apabila parlimen dibubarkan, saya tak ada masalah. Dengan harapan kalau gitu keadaannya, saya harap rakyat akan mengajar mereka. Rakyat beri kemenangan besar kepada UMNO Barisan Nasional. Lepas itu kita adakan pilihan raya negeri demi negeri. Satu persatu. Tumbang habis semua nanti. Pada saya lah, pandangan saya. Ini keadaannya. Sebab bila Johor, Sarawak, Sabah tak berubahlah. Tapi Pulau Pinang, kuasa tangan mereka. Negeri Sembilan, kuasa tangan mereka. Cuma Pahang dengan Perlis je. Johor dah selesai dah. Melaka dah selesai dah. Jadi dalam keadaan sekarang ni, saya haraplah agar pimpinan parti-parti politik yang menerajui kerajaan negeri itu berfikir panjang. Kalau nak dibubarkan parlimen, bubarkanlah sekali. Serentak dan kita selesaikan. Kalau tidak, tak habis-habis berpolitik. Sampai bila? Rakyat pun dah bosan sebenarnya. Politik, politik, politik. Itu belum lagi timur cerita macam-macam sekarang ni. Kononnya apa yang diputuskan oleh UMNO dalam Perhimpunan Agung khas. Katanya ROS tak setuju. Katanya. Saya kata kenapa begitu pula? Bukankah sesebuah parti pertubuhan itu ditentukan oleh ahlinya? Ahli menentukan perlembagaan parti itu. Bukan orang lain menentukan perlembagaannya. Kalau kita buat pertubuhan penarik-penarik teksi, okey, atau penarik beca, mestilah ahli-ahli kalangan penarik beca itu menentukan 1, 2, 3, 4, 5 hantar pada ROS. ROS cuma tengok, oh ya, okey. Ini UMNO, ahli-ahli dah buat keputusan. Takkan pula ROS nak reject. Kalau ROS nak reject, macam mana pula dengan apa yang mahu Perdana Menteri? Beliau naik Presiden UMNO. Ini yang menimbulkan masalah sebenarnya. Dan kita tak habis. Polemik demi politik. Sebab itu saya bersetuju juga dengan pandangan yang Ketua Pertubuhan Melayu Pulau Pinang, Tan Sri Yusof Latif. Dia kata sekarang ni kebanyakan mereka ni berjuang hanya untuk perut sendiri. Bukan berjuang untuk bangsa. Sepatutnya mereka berada di anjung kuasa itu memikirkan apa yang akan ditinggalkan. Legasi apa yang akan ditinggalkan buat generasinya yang akan datang. Bukan hanya memikirkan politik, aku nak jadi ini, dapat kuasa, aku nak itu, aku nak ini. Itu masalahnya. Sekarang ni budaya itu dah jadi parah saya. Tapi bagaimanapun saya tengok ada satu kenyataan. Saya kata ini memang sepatutnya berlaku. Semalam pun saya dah cakap. Yang Muhammad, Tun Mahathir sudah-sudahlah. Tapi kabarnya tadi saya tengok ada selipan mengatakan bahawa Tun Mahathir dia rasa kecewa. Kerana untuk itu besar kemungkinan parti pejuang bakal dibubarkan. Saya dah bercakap dengan Mukris waktu pertemuan meja bulat, anjuran Majlis Perunding Melayu. Saya kata make a comeback lah. Mukris, saya pernah bercakap Mukris, Saudara Muskri, dia lebih muda daripada saya. Saya kata bapak kamu dulu pun keluar daripada UMNO. Disingkirkan daripada UMNO. Tapi kemudian masuk balik dalam UMNO. UMNO ni parti orang Melayu. Ada tamadinahnya, ada budayanya. Tak perlulah berterusan bermusuh. Cool down. Bagi saya kalau boleh, bubarkanlah parti pejuang ni. Sebab ternyata parti pejuang nak tubuh di peringkat bahagian-bahagian parlimen pun tak dapat. Sebab itu, mereka keputusannya tidak mengambil bahagian dalam pilihan raya di negeri Melaka. Tapi bila mereka masuk bertanding, kerana nak tunjuk, nak cari, nak test market di kesemua kursi parlimen di negeri Johor, akhirnya semua calon-calon pejuang hilang wang pertaruhan. Retinya, rakyat tak terima. Walaupun kamu ditolak kalau Tuan Mahathir depan, rakyat dah tak nak terima dah. Sebab rakyat melihat kebejatan, apa yang berlaku.
Banyak ceritanya. Saya ingat ada masa nanti saya akan bongkar satu persatu. Saudara, saya ingat kalau saya masa saya nak bongkar apa dia legasi waktu Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri yang membuatkan rakyat baru sedar. Orang Melayu ni begitulah perangainya. Bila dah terantuk, baru tergadah. Jadi saya rasakan bahawa sekarang ni, kalau Mukris berjiwa besar, dia bubarkan parlimen. Dia bubarkan Parti Pejuang. Dr. Mahathir pun katanya, ke arah itulah. Nak buat macam mana lagi? Siapa nak menyantuni anda? Sebut pejuang hilang kepercayaan. Sebab itu saya katakan, hanya orang yang tak cerdik saja yang cuba menafikan perlunya ada pilihan raya. Saya tengok mengarut, macam kata semalam, mengarut. Bila Haji Hadi, dia kata PAS menempelak pihak yang mendesak supaya pilihan raya umum ke-15 diadakan segera sebagai mementingkan diri sendiri. Saya kata apa benda ni? Tok Lebay ni bercakap. Saya masih ingat, semalam saya dah bercakap, saya masih ingat waktu diadakan retreat. Waktu masa itu Muafakat Nasional ada. Bila berlaku langkah Sheraton. Tuan Haji Hadi juga mengatakan elok kita berada dalam kerajaan, senang kita buat pilihan raya nanti. Dan jeda waktunya 6 bulan. Apabila bersetuju melantik Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, tapi dengan syarat 6 bulan sahaja. Selepas itu hendaklah dibubarkan dan pilihan raya umum diadakan. Kerana mahu diadakan pilihan raya waktu itu, istana pun berat hati kerana melihat masalah COVID, masalah ekonomi. Jadi, sekarang ni dia kata, tak perlu. Kenapa dulu okey? Apakah kerana anda kesedapan? Sedaplah gaji puluh ribu. Kalau ada pilihan raya ni, mungkin anda tak ada lagi gaji dah. Ini kalau bertukar kerajaan, langsung uyup habis. Jadi apakah itu tandanya satu kepimpinan yang anda melihat demi rakyat? Tapi bila beralasan, kononnya, kita nak buat pilihan raya ini mendapat menyusahkan lagi ke rakyat. Sebenarnya ini bukan menyusahkan rakyat. Kita nak menyelesaikan masalah once and for all. Saya nak bagi tahu sekali lagi. Kenapa kita nakkan pilihan raya? Supaya wujud satu kerajaan yang mantap. Kerajaan hari ini adalah, saya katakan, kerajaan tempel-tempelan. Kerajaan yang sentiasa dalam keadaan gusar. Buat cadangan begini, kalau orang tak setuju, akur. Buat cadangan begini, buat dasar begini, yang ini tak setuju, akur. Bila menteri tak menjalankan tugas dengan baik, nak ambil tindakan, tak boleh. Cuba Datuk Ismail Sabri pecat Menteri Pertanian. Saya ingat PBM akan melenting. Tarik sokongan untuk kerajaan. Pecat pula Natalinggi. Sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Ada pula kumpulan dari sana melenting Kerajaan Perikatan Nasional. Bubar Parlimen. Kita dengar sendirilah, saudara. Dalam keadaan beginilah saya merasakan kita buat satu pilihan raya once and for all. Selesaikan ini untuk 5 tahun akan datang. Dan kenapa bercakap soal 5 tahun? Dulu-dulu pun kita 4 tahun, 4 tahun sebulan, 4 tahun 2 bulan, dah ada pilihan raya. Kerajaan yang okey, dia akan mempercepatkan pilihan rayanya untuk meneruskan. Sekarang ni kita berada dalam keadaan susah. Sebab itu saya kata walaupun Datuk Muhammad Amar ni Abdullah pun mengatakan sikap segelintir ahli politik yang galak mendesak kerajaan bubarkan Dewan Rakyat bagi membolehkan pilihan raya ini boleh dianggap sebagai gila kuasa. Siapa yang gila kuasa? Kita bukan gila kuasa. Kita nak memulangkan kuasa itu kepada rakyat. Let the people make their choice. Sebab pilihan rakyat sudah dinafikan. Pilihan rakyat dalam pilihan raya 2018 dahulu telah diceroboh, telah dinodai melalui langkah Sheraton oleh kalangan mereka yang sekarang ini berada di anjung kuasa. Itu jangan nafikan. Saya bukan berarti saya bersetuju bahawa ini kerajaan keadilan, kerajaan Pakatan Harapan. Tidak. Tapi hakikatnya kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Pada pilihan raya 2018, 9 Mei 2018, pilihan raya yang ke-14 dulu, telah pun rakyat beri. Rakyat dah bagi mandat kepada Pakatan Harapan untuk memantadbir negara. Tapi pimpinan waktu itu
mengecewakan rakyat. Di samping itu, berlaku pergolakan, bertambah kecewa lagi rakyat. Akhirnya kerajaan yang dipilih oleh rakyat runtuh. Berlaku langkah Sheraton adalah merupakan noda ataupun satu pencabulan terhadap hak rakyat. Sebab itu, UMNO dari awal kita konsisten. Datuk Seri Presiden UMNO tak pernah pun berganjak dari keputusan kita nak pulangkan kepada rakyat. Soal rakyat nak pilih UMNO ke tidak, itu soal lain. Sama ada UMNO boleh menang ke tidak, itu soal lain. Tapi setelah demokrasi dinoda, saya dah cakap demokrasi yang pincang, demokrasi yang songsang, yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan. Sama ada kerajaan Pakatan Harapan maupun kerajaan Perikatan Nasional. Mereka melakukan kesongsangan dalam era demokrasi. Minoriti mentadbir yang majoriti. Jadi, bila sekarang ni pun dalam keadaan yang terumbang-ambing. Lebih baiklah kita serahkan pada rakyat. Kenapa yang masalah ahli-ahli parlimen, menteri-menteri ni takut? Mereka yang berada di anjung kuasa sekarang ni tak mau bertegang leher. Dia ada waktunya pun tak lama mana pun. 7-8 bulan nanti habislah. Buatlah sekarang. Kita nak buat sekarang supaya adanya kerajaan yang benar-benar mantap. Yang boleh membuat satu dasar yang lebih baik untuk rakyat. Itu yang kita minta. Jadi soalnya, urutlah, negeri pun tak nak bubar. Itu anda punya hal lah. Tak nak bubar, terpulanglah. Ini saya mendapat dapatan saya. Kerana saya merasakan, hanya dengan PRU 15 yang akan dilakukan, dapat mengembalikan keyakinan rakyat kepada kerajaan, kepada pimpinan. Sebab ini pilihan mereka. Soal mereka nak pilih DAP ke, soal mereka nak pilih PAS ke, soal rakyat. Kena ingat, saudara, ahli UMNO cuma 3.7 juta. Ia tidak mampu untuk menentukan keseluruhan pengundi memilih UMNO. Ini kena sedar. Ahli Parti Keadilan 1.2 juta. Sedangkan pengundi 23 juta. Ahli Pejuang memang tak adalah, tak tahu berapa kerat. Ahli PBM pun kita tak tahu berapa kerat. Sekarang ini data-data tidak dapat diperlihatkan. Ahli DAP pun tak ramai mana pun, saya ingat dalam 200-300 ribu je. Ini bukan soal keahlian. Ini soal rakyat sebagai pengundi. Mereka yang berada di atas pagar. Tambahan sekarang ni, dah ada penambahbaikan terhadap Suruhanjaya Pilihan Raya, bahawa adanya pengundi muda, adanya pengundian para pengundi, mengundi secara otomatis. Serahkan pada rakyat. Mereka berhak untuk menentukan hala tuju negara mereka. Kenapa kita nak tahan? Saya mengatakan begini kerana setelah kerajaan yang dipilih oleh rakyat dinoda. Ini realiti. Kalau nak ikut kerajaan pilihan rakyat adalah keadilan. Sebab semua bertanding itu bawah lambang keadilan. Sama ada mereka mengatakan itu dulu kita lambang saja, tapi kita Pakatan Harapan, saya rasa rakyat tak boleh terima argumen itu. Oh, ini kerana kita sebenarnya menangkan Tuan Mahathir. Saya juga yakin rakyat tak boleh terima. Rakyat cuma waktu itu, pilihan raya 2018, memangkah Parti Keadilan. Sepatutnya keadilan lah. Tapi telah pun dinodai oleh orang keadilan sendiri, Azmin Ali. Jadi, saya rasa, apa kata Romeo ni, bubar parlimen hari ni, besok ayam sekilo berapa ringgit? Mana saudara ni? Bubar parlimen hari ni, besok ayam sekilo RM4. RM1 Malaysia, Singapura dolar RM1. Minyak masak RM5 sekilo. Saudara melawak sebenarnya. Saudara bergurau dengan warga yang saya cuba beri pencerahan. Bukan begitu, saudara. Yang kita mahu, kita melakukan fikiran yang ada logikanya. Keadaan sekarang ni jangan sampai berterusan teruk. Jangan izinkan negara kita terus terjerumus dalam keadaan yang tidak menentu. Sebab itu, saya cuba bercakap sebaik mungkin. Dalam keadaan tak berapa sihat ni pun, saya cuba cakap pelan-pelan. Supaya anda faham
perlunya kita mengadakan pilihan raya. Kerana nak mencari sebuah kerajaan yang benar-benar mantap. Yang benar-benar mempunyai dominan. Supaya mereka boleh dapat membentuk satu dasar untuk lestari kebahagiaan rakyat. Hari ini sahaja, kaki tangan kerajaan pun pening kepala. Nak ikut tak ikut cakap menteri pun tak menentu. Dalam keadaan situasi yang tidak menentu ini, eloklah kita buat. Nak tunggu bila? Okey, kerana sekarang ni kita berada dalam keadaan inflasi. Hyperinflasi. Apakah boleh jaminan tahun depan tak ada inflasi? Saya rasa dengan keadaan kepimpinan ada hari ini, inflasi lebih teruk lagi. Kerana sekarang ni ekonomi kita teruk, ringgit kita semakin jatuh. Apakah ada jaminan tahun depan wang ringgit Malaysia ini lebih tinggi daripada kadar hari ini? Lebih kukuh daripada hari ini. Sedangkan saya gerun apabila pakar ekonomi seperti yang Muhammad Mulya Tengku Razali meramalkan besar kemungkinan ringgit Malaysia jatuh merudum dibanding dengan dolar Amerika. Hari ini RM4.30, RM4.40 akan jatuh sampai RM5.50 bagi $1. Jadi lebih baik cepat-cepat tubuh satu kerajaan yang mantap, yang mendapat keyakinan rakyat supaya dasar boleh dibuat dan canailah sesuatu yang baik. Rakyat menanti dengan penuh pengharapan. Jangan yang kita bermain dengan percaturan yang bukan-bukan. Ini masalahnya orang mengatakan bahawa ini semata-mata kerana kluster. Kluster mahkamah yang hendakkan pilihan raya diadakan secepat mungkin. Kluster mahkamah tak ada. Mereka tak ambil kisah. Nak pilihan raya sekarang ke, tahun depan ke, bila pun tak. Mereka tak ambil kisah. Sebab mereka sedang sibuk. Mereka sibuk untuk membersihkan nama mereka melalui mahkamah. Dan kita pula tak sepatutnya menjatuhkan hukuman. Tunggulah. Apa yang berlaku hari ini, kita dah jatuh hukum. Macam mana kata mantan Menteri Undang-Undang, Datuk Zaid Ibrahim. Dia kata, pelik perkara Malaysia ni. Belum apa-apa lagi, kita jatuh hukum. Sedangkan mereka bukan pakar di undang-undang. Saya risau kalau siapa saja bawa ke mahkamah, terus jatuh hukum oleh rakyat, besok akan datang macam mana? Seandainya, lepas pilihan raya nanti, naik kerajaan baru. Maka kerajaan membuka kertas siasatan. Yang banyak sekarang ni, duduk di sebelah sana tu, mereka adalah calon-calon jadi kluster mahkamah. Jangan lupa, apakah mereka juga bersedia diri mereka untuk dilihat bersalah terus oleh rakyat. Tanpa trial ataupun dibicarakan. Boleh begitu? Sir Razali cadangkan supaya umur 53 tahun, boleh keluarkan wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Saya tak tahulah sama ada KLSB ada duit, tak ada duit lagi. Itu cadangan, saya nampak cadangan yang baik untuk menyelesaikan dua kadang-kadang rakyat tak ada duit. Tapi saya melihat bahawa kita tidak mahu apa yang berlaku di Greece, apa berlaku di Sri Lanka, terulang pada kita. Saudara, saya kalau nak ikutkan nanti ni, apa yang berlaku sekarang ni, dengan percaturan politik yang kotor, yang sempang peranang, yang tidak menentu begini, orang melihat, malu kita. Dan kebanyakan mereka yang terlibat dalam politik ini adalah orang sebangsa dengan kita. Masing-masing tunding-menunding jari antara satu sama lain. Masing-masing mahu menjatuhkan satu sama lain dengan mewujudkan pelbagai hala cara yang tak sepatutnya begitu. Kalau kita benar-benar ikhlas untuk berpolitiklah secara jantan. Kita cantas pemikirannya dari segi yang kita tak setuju. Apa pula pemikiran kita? Bukan bercorak personality assassinations. Bukan dengan pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter ini tidak diizinkan. Ini tentulah bergelumang dengan fitnah. Apa yang berlaku hari ini? Jangan lupa saudara, hari ini berlaku pada pimpinan UMNO. Akan datang berlaku pula pimpinan sebelah sana. Apakah kita masih lagi terus berterusan dalam keadaan sebegini? Bilakah noktahnya? Kenapa harus diwujudkan dendam peribadi dalam politik? Saya berserulah pada pimpinan,
Dalam keadaan sekarang ni, kita berlapang dada, buat pilihan raya umum. Habis kita. Dan biar rakyat menentukan. Saudara, saya dah bercakap, saya gelak juga. Tapi kalau saya gelak, orang marah kat saya. Macam Parti Keadilan pun sekarang ni dah berterabur juga. Afli Syauqi. Yang kononnya mengatakan Parti Keadilan ini, Parti Reform dan sebagainya. Dia pula buat report polis. Kerana ada berlakunya kebejatan. Sewaktu perebutan jawatan Ketua Bahagian Setiawangsa. Itu keadaan saya. Kenapa jadi begitu? Kenapa menjangkit permasalahan ini? Kenapa tidak ada sebuah parti politik yang tenang, adakan pemilihan secara terus terang? Ini mereka bekerja. Saya cakap dah bahawa mereka lebih yakin Parti Keadilan akan masih lagi mendapat sokongan. Tapi sokongan bagaimana kalau sekarang bercepera begitu? Anda juga menunjukkan bahawa keadilan juga tak lari daripada masalah yang dialami oleh UMNO. Dan UMNO sekarang ni sedang melakukan islah kepimpinannya. Sebab itu kebanyakan pemimpin-pemimpin UMNO hari ini, mereka tidak senang dengan Presiden. Kerana mereka mahu menghumban Presiden untuk memastikan diri mereka kekal berkuasa. Selagi ada Presiden UMNO yang diterajui oleh Datuk Zahid Hamidi, mereka tahu besar kemungkinan mereka tidak akan dipilih semula. Kerana dengan cara baru kali ini, islah dalam kepimpinan UMNO yang mahu dilakukan oleh Presiden UMNO dan pimpinan Majlis Tinggi, tidak lain tak bukan adalah untuk mengemukakan calon-calon pemimpin baru sebagai salinan wajah baru. Tapi inilah pula sekarang ni macam-macam cerita kita dengar. Konon-kononnya adalah orang membayar di kalangan ahli-ahli Majlis Tinggi supaya menentang pula Presiden. Apa keputusan yang dibuat oleh Perhimpunan Agung UMNO tadi mau dirombak balik, keputusan Persidangan Agung Khas mau dirombak semula. Jadi ada beberapa orang ahli-ahli Majlis Tinggi sudah pun seolah mau diajak menentang Presiden. Apa benda ni? Sampai bilakah Parti Melayu ini mau terus terjebak dalam polemik politik yang tak menentu? Kita mahu mencari kedamaian politik supaya politik dapat menyantuni kehidupan rakyat agar kita dapat melahirkan pemimpin yang benar-benar ikhlas, tak lain tak bukan jiwanya untuk membela kehidupan rakyat. Kita mahu sebagaimana kenyataan Datuk Zahid waktu konvensyen Barisan Nasional, kita mahu menjelmakan semula pimpinan ataupun negara kita sebagaimana yang terjelma era ini Tun Razak dulu. Saudara Romeo Masdai dia kata RPK kita tak perlu. Itu pandangan dia, masing-masing ada pandangan. Saya tidak mahu terlibat dan terjebak dalam pandangan sama-sama teman-teman. Sebab saya dah bagi tahu kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Soalnya sekarang ni kita bukan nak menyalahkan sesiapa. Kadang-kadang sekarang ni, dalam keadaan sekarang ni, apa saja yang cuba dilakukan oleh Yang Amat-Amat Perdana Menteri menghadapi kesukaran. Dasar-dasar nak laksanakan sebab pimpinan mereka adalah terdiri dari kalangan orang yang berada dalam parti yang memusuhi UMNO. Dan beliau dilihat sebagai wakil UMNO. Kadang-kadang mereka lebih suka tengok gagal. Seandainya Perdana Menteri gagal, maka mereka boleh menunding jari. UMNO Barisan Nasional gagal. Kerana presidennya, kerana Perdana Menteri yang datang oleh UMNO Barisan Nasional gagal dalam mentadbir negara. Ini modal politik mereka. Saya kita harus sedar. Jadi kita nak mengelakkan semua itu, panggil pilihan raya, kalaulah UMNO Barisan Nasional dikekalkan untuk masa depan, Datuk Seri Presiden dah kata, Datuk Seri Ismail Sabri akan jadi calon Perdana Menteri. Ataupun kalau keadilan menang, terpulanglah. Mungkin waktunya untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim pula jadi Perdana Menteri. Ataupun kalau PAS, mungkin pula Haji Hadi boleh jadi Perdana Menteri. Ataupun DAP mendapat jumlah yang lebih. Ataupun Tan Sri Muhyiddin masih lagi nak jadi Perdana Menteri, terpulang. Dan keadaan sekarang ni, kita dalam keadaan sukar, saudara. Saya membayangkan dalam masa 2-3 bulan mendatang, peganglah cakap saya, kalaulah pilihan raya umum tidak segera diadakan, maka keadaan negara kita masih bertambah lagi tumbang ambing. Suasana sekarang ini bukan suasana yang kondusif. Tapi sebab itulah saya katakan, saya yakin pilihan raya dalam masa seminggu dua nanti, besar kemungkinan
Yang Mohd Perdana Menteri akan mengumumkan pembubaran kerana dalam tempoh 60 hari. Sebab usai musim haji. Dulu pun begitu. Bila nak buat pilihan raya tu, bila? Rakyat kena. Sebab jumlah yang mereka menunaikan haji tahun ni ramai. Iaitu 24 ribu. 18 ribu ke 24 ribu. Jadi setelah mereka pulang, kita adakan pilihan raya. Itu gambaran saya dapat. Kita jumpa lagi malam besok. Saya pun tak bersihat lagi. Jadi kalau ada kesilapan saya mohon kemaafan saudara. Ingat saudara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Selamat malam. Terima kasih.